والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وجاهد في الله حق جهاده أما بعد. Terima kasih pada Tia, Kak Rozi, seluruh tim Rumah Ngaji Negeri Johor. Semoga Allah memberikan rahmat dan barakah kepada kalian yang bertungkus lumus untuk memastikan majlis ilmu, majlis Al-Quran atas talian ini dapat diteruskan dari seminggu ke satu minggu. Seterusnya, terima kasih banyak-banyak kepada para pelajar, ibu-ibu, akak-akak, abang-abang, adik-adik dari Johor, dari luar negeri Johor yang mengikuti doa Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim pada petang ini. InsyaAllah dalam kurang lebih 1 jam kita akan mengambil beberapa faedah untuk diamalkan dalam kehidupan daripada 7 ayat yang merakamkan doa Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam surah yang ke-14, surah Ibrahim, dari ayat 35 hingga 41 dalam halaman mushaf Al-Quran kita, barangkali halaman 260 ataupun My Quran Time edisi 260 nanti, insya-Allah bersama dengan Ustaz Fazrul Ismail. Kita akan melihat banyak kali dah ke udara, Kak. Yep. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak Rozi. Baik, Kak Rozi dan semua rakan-rakan, kita akan lihat terlebih dahulu ayat-ayat bersama dengan terjemahan sebagaimana kaedah kita guna tilawah, kemudian kita pergi kepada tafsir ataupun terjemahan asas, kemudian kita akan mula mengambil T yang ketiga, apakah tadabbur ya kepada ayat-ayat berkenaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Ibrahimu Rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang selamat dan jauhkanlah aku serta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Wahai Tuhanku, berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Barang siapa mengikutiku, maka dia termasuk dari golonganku, dan siapa yang menderhakaiku, maka engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar' 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salah فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. Wahai Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian dari zuriat keturunanku di lembah yang tiada tumbuh-tumbuhan, berhampiran dengan rumahmu yang dihormati. Wahai Tuhan, oleh hal yang demikian, jadikanlah mereka mendirikan salat. Maka jadikanlah hati sebahagian manusia itu cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami zahirkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun di langit.
Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji dan terima kasih bagimu Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar doa. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap mendirikan salat. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Rabbana ghafirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yakumul hisab. Sadaqallahul azim. Wahai Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapaku dan semua orang-orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan. Baiklah ayah ibu, akak-akak yang dihormati dan dikasihi sekalian, kita telah bacakan lebih kurang ayat-ayat bersama dengan terjemahan daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi pada 7 ayat ini, pada 7 ayat ini kita sebenarnya bukan sekadar melihat doa Nabi Ibrahim, kita juga sebenarnya diberitahu tentang sinopsis kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran. Seingat saya di dalam Al-Quran hampir 25 surah yang memaparkan kisah Nabi Ibrahim dalam pelbagai situasi. Kita akan dapati apapun kisah Nabi Ibrahim alaihissalam pasti takkan lari daripada 3 situasi. Yang pertama, dakwah kepada kaumnya yang menyembah berhala, dakwah kepada kaumnya, kaum Namrud, dakwah kepada Namrud dan kaumnya di satu tempat yang sejarawan sebut sebagai Ur di negara Iraq. Jadi kita akan tengok dalam hal dakwah Nabi Ibrahim ini sangat banyak liputan diberikan perhatian oleh Al-Quran. Suratul Syu'ara, Suratul An'am dan beberapa surah yang lain. Itu yang pertama, kita akan dapati tema-tema kisah Nabi Ibrahim berdasarkan Al-Quran. Dakwah baginda kepada kaum yang menyembah berhala. Adapun yang kedua, kita akan dapati kisah Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran pasti tak akan lari membabitkan baginda dengan anak-anak baginda. Siapakah anak-anak baginda, ayah ibu semua? Yang pertama sekali Ismail dan yang kedua adalah Ishaq. Kita akan dapati dalam Al-Quran ada banyak cerita Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail. Ada satu cerita sahaja di dalam Al-Quran yang membabitkan Nabi Ibrahim nyaris diperintahkan untuk nyaris menyembelih anaknya sendiri kerana perintah Allah. Dan juga ada banyak surah yang memaparkan Nabi Ibrahim diberikan berita gembira dapat anak yang kedua, yakni Ishaq. Jadi tema yang kedua kita akan dapati kisah Nabi Ibrahim adalah dengan anaknya Ismail dan detik pengumuman anaknya yang kedua Ishaq. Itu yang kedua. Catat ke tidak tu? Mudah-mudahan catat belaka. Kami catat dalam ingatan kami, Ustaz. Okey, catat dalam ingatan pun boleh juga. Yang ketiga, kita akan dapati tema yang ketiga adalah kisah Nabi Ibrahim. Tak ada kaitan dengan anak, tak ada kaitan dengan kaum, tetapi baginda dengan Tuhannya. Sebagai contoh, baginda meminta kepada Allah, kalau sudi, wahai Allah, sudilah pertontonkan kepada saya bagaimana kau menghidupkan orang yang mati, seperti dalam suratul Baqarah, kisah terakhir dalam suratul Baqarah. Jadi tema yang ketiga ini adalah Nabi Ibrahim, temanya adalah hari kiamat. Ya Allah, sudilah perlihatkan kepada saya bagaimana yang mati hidup balik. Lalu berlakulah kisah baginda dengan 4 ekor burung. Jadi perasan tak ketiga-tiga tema ini ada ke tidak dalam 7 ayat doa Nabi Ibrahim tadi? Jawapannya ya.
Adapun tema mengenai kaumnya yang menyembah berhala, itulah ada pada ayat 35, 36. Manakala tema yang kedua dengan anak-anak baginda ada pada ayat 39. Manakala cerita tentang hari kiamat ada pada ayat terakhir, ayat 41, yauma yakumul hisab. Subhanallah. Ini bukan sekadar doa, ini adalah rumusan kisah Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran. Dirumuskan dalam surah yang dinamakan surah Ibrahim. Jadi subhanallah, memang wajarlah, memang munasabahlah surah Ibrahim memaparkan rumusan kisah Nabi Ibrahim yang saya sebutkan tadi. Ada 3 tema utama. Itu nombor 1 kita nak belajar, iaitulah rumusan kisah Nabi Ibrahim ada dalam surah Ibrahim. Yang kedua kita nak belajar hikmah kisah Nabi Ibrahim dalam bentuk doa. Saya sebutkan tadi, dalam 7 ayat yang kita lalu, kita diberitahu beberapa tema-tema yang menyebabkan Nabi Ibrahim berdoa. Tema yang pertama, risau dengan ada manusia menyembah berhala. Tema yang kedua, syukur pada Allah, aku dikurniakan anak 2 orang. Tema yang ketiga, selamatkan kami pada hari kiamat. Jadi, sinopsis ini bukan sekadar sinopsis, tetapi Allah Ta'ala memaparkan sinopsis kisah Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim dalam bentuk doa. Hikmahnya apa? Hikmahnya kalau nak tahu kualiti Nabi Ibrahim alaihi salam, kualiti baginda adalah sentiasa berdoa. Ada masalah berdoa, ada masalah berdoa, ada masalah berdoa. Dan hikmahnya Allah tidak rakamkan perkataan fastajabna. Ya, tadi kita lalu kan 7 ayat, kita tak jumpa perkataan fastajabna. Kami mustajabkan permohonan Ibrahim. Tetapi sebenarnya Allah mustajabkan. Kerana apa yang didoakan oleh Ibrahim alaihi salam ini telah dimustajabkan Allah. Tetapi perkataan kami mustajabkan tu tak ada pada ayat 42 ke? Ya, kerana ayat 41 tu menutup doa. Jadi kita sangka ayat 42 tu fastajabna lah, kami mustajabkan. Tetapi ya, dalam Quran ni tuan-tuan, ada doa nabi-nabi, orang-orang soleh, Allah sebut kami mustajabkan, fastajabna. Tetapi ada doa-doa dalam Quran ini, termasuk doa ini dan kebanyakan doa-doa Allah Ta'ala tak sebut fastajabna. Tetapi sebenarnya doa tu mustajab. Doa tu mustajab sebenarnya, tapi Allah tidak sebut. Kebanyakan doa-doa di dalam Al-Quran yang dirakamkan Allah, ya, Allah tidak sebut doa itu dimustajabkan. Walhal ia dimustajabkan, sebab tu jadi ayat Quran. Ini kerana mengajar kita takkan tahu doa itu mustajab ataupun tidak. Yang hanya mengetahui Allah, maka hendaklah kita bekerja agar doa itu mustajab. Bukannya goyang kaki menunggu surat turun daripada langit yang menyebut doamu telah dimustajabkan. Ini hikmah Allah Ta'ala tidak mention, supaya kita tidak rasa selesa. Ya, Nabi Ibrahim telah berdoa, tetapi tidak diketahui mustajab ke tidak. Berdasarkan ayat Al-Quran tidak menyebutnya. Ya, kita faham doa ini doa Nabi, Rasul Ulil Azmi yang telah dimustajabkan. Tetapi hikmah Allah Ta'ala tak sebut adalah mengajar kita, jangan kamu, ya, apabila berdoa, ya, kamu tak yakin, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Adab berdoa ni, kita kena yakin Allah Ta'ala akan mustajabkan. Tetapi yakin tu hendaklah disusuli dengan bekerja keras agar doa tu mustajab. Supaya doa tu benar-benar mustajab dengan kerja ikhtiar usaha yang kamu buat. Ini hikmah Allah Ta'ala tak sebut fastajabna, supaya kalau disebutkan, nanti barangkali kita pun menjadi orang yang tak bekerja buat apa-apa kerana menunggu, ya, ada orang kata mustajab ke belum, dan tidak melakukan apa-apa.
Jadi adab berdoa adalah yakin Allah Ta'ala akan mustajabkan dan bekerja agar doa itu benar-benar mustajab, dan jangan goyang kaki. Ini yang kedua kita belajar. Dan sekarang yang ketiga kita nak belajar daripada 7 ayat ini adalah arti kemerdekaan yang kita sambut baru-baru ini. Kalau kita perhatikan ayat 35, kita belajar satu perkara yang penting tentang kemerdekaan. Iaitulah kemerdekaan ini bukanlah sekadar negara ini aminan, aman daripada penjajahan, pencerobohan, tetapi lebih daripada itu negara ini penduduknya tidak menyembah berhala, tidak menyembah asnam. Perhatikan ayat 35 di mana Nabi Ibrahim meminta kepada Allah dua perkara. Yang pertama sekali, Ibrahim AS meminta agar jadikanlah negeri ini negeri yang aman daripada sebarang percubaan untuk melakukan keburukan kepada penduduknya. Amankan negara ini. Dan kerana doa inilah Allah selamatkan Makkah daripada serangan Abrahah, pasukan bergajah. Kerana doa Nabi Ibrahim lebih kurang 2300 tahun sebelum kelahiran Nabi SAW. Mustajab doa tu 2000 tahun lebih, tuan-tuan, selepas doa tu dibacakan oleh moyang mereka Ibrahim. Tetapi aman saja tak cukup. Bagi Nabi Ibrahim, kemerdekaan yang sebenar adalah kamu bukan sekadar bebas daripada penjajahan fizikal, tetapi kamu bebas daripada penjajahan syaitan. Syaitan akan buat macam mana sekalipun agar manusia menyembah sesama manusia dan mematungkan dalam rupa paras manusia. Okey, bulatkan perkataan asnam. Asnam tidak sama dengan authan. Authan adalah patung kayu dalam pelbagai rupa bentuk, burung dalam rupa bentuk macam-macam. Asalkan bentuk itu bukan rupa paras manusia. Tetapi apabila patung kayu emas, patung itu dalam rupa paras manusia, maka itu namanya asnam. Dan itulah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maknanya baginda berdoa kepada Allah agar anak cucunya tidak menyembah berhala dalam rupa paras manusia. Maksudnya apa? Belajar daripada kaum sebelum Nabi Ibrahim, namanya kaum Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Ibrahim tahu cerita ni, iaitulah manusia akan datang ke satu peringkat mereka sangat mengkagumi orang-orang saleh yang telah mati, yang sudah meninggal dunia, yang sudah bergelar rahimahullah. Ini yang terjadi kepada kaum Nabi Nuh. Apabila kematian orang-orang saleh itu telah dijadikan bahan oleh syaitan yang direjam untuk menimbulkan was-was kepada penduduk kaum yang Muslim waktu itu, supaya why not korang semua bina sesuatu dalam rupa paras orang-orang soleh tadi 5 orang, supaya kamu nanti bila lalai sedikit tengok ke arah patung tu, kamu ingat Allah Tuhan kepada orang-orang soleh. Kemudian syaitan membisikkan lagi selepas generasi seterusnya muncul, iaitulah kali ini jangan buat sahaja, kalau boleh ada acara tertentu di hadapan patung-patung ini, dan kalau boleh tawaflah di sekeliling patung ni, bukan niat nak sembah pun, ingat Allah, tapi ada acara-acara tertentu di patung-patung ini. Datang generasi ketiga, syaitan yang tak mati-mati ni mewas-waskan lagi dengan cara why not kali ini sujud dan beriktikad mereka adalah sekutu Allah yang sebenar. Mereka adalah wakil-wakil kerana Allah yang sebenar terlalu sibuk, maka mereka ini boleh menyampaikan hajat kalian-kalian yang berdosa ini. Kalian tu berdosa, jadi Tuhan tak perkenankan, tetapi mereka ni orang-orang suci
Ya, walaupun mereka dah mati, tapi mereka menjelma dalam bentuk patung-patung begini, maka letakkan harapan kepada mereka untuk bersuara di hadapan Tuhan, menjadi speaker, menjadi mikrofon kepada Tuhan. Wal'iyadu billah, ma'adallah. Jadi poin saya, Ibrahim alaihissalam bila sebut asnam, dia faham satu perkara, manusia bukan sekadar boleh menyembah berhala, tetapi manusia boleh memuja manusia sampai mendewakannya, mempertuhankan manusia, mengkaguminya sampai melampaui batasan. Ini yang terjadi kepada kaum Nabi Nuh dalam surah 71 ayat 23 muka surat 571. Surah 71 ayat 23 muka surat 571, di mana ada 5 orang soleh, tetapi kematian mereka telah menyebabkan kaum Nabi Nuh membuat asnam, membuat 5 patung gergasi dalam rupa paras manusia, pada awalnya hanya untuk mengingatkan mereka kepada orang-orang saleh ini, tetapi di akhirnya menjadi sembahan. Mereka memuja-muja sampai melampau batas. Iaitulah yang pertama namanya Waddan, yang kedua namanya Suwa', yang ketiga namanya Yaghuth, yang keempat namanya Ya'uq, yang kelima namanya Nasra. Kesimpulan, kemerdekaan yang sebenar bukan sekadar bebas daripada penjajahan fizikal, ya, British, ya, kamikaze dan seumpamanya dengannya, ya, lagu saya anak Malaysia tu kan. Tetapi juga kemerdekaan adalah bebas daripada penjajahan syaitan. Bagaimana syaitan menjajah? Syaitan menjajah dengan membisikkan kepada kamu, puja orang tu, puja orang ni, puja orang tu, puja orang ni. Kita tak buat berhala tuan-tuan, tapi kita telah memberhalakan dia dalam kehidupan. Kita ada masalah, kita mengadu pada dia. Kita tak mengadu pada Tuhan, kita mengadu pada dia. Kita mengharapkan dialah sumber mudarat dan manfaat kita. Wal'iyadu billah. Orang soleh jangan dipuja-puja. Kita minta bantuan, tapi jangan dianggap dia sumber kepada kebaikan dan keburukan kita. Inilah pengajaran ketiga kita belajar daripada ayat 35 doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian pada ayat 36 kita nak belajar yang keempat, jiwa rahmah, jiwa pengasih Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan puan-puan sekalian, dalam ayat 35 tadi Nabi Ibrahim berkongsi pengalamannya yang sangat senia, yang sangat lama dalam dunia dakwah, kerana baginda berdakwah sejak daripada usia muda. Sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Baginda ni Allah Ta'ala kurniakan hikmah dan kenabian sejak daripada belasan tahun. Baginda punyai pengalaman dakwah yang sangat lama di banyak tempat. Tetapi banyak tempat itu ada persamaan. Negara mereka maju, tetapi kemajuan itu melalaikan mereka, lalu mereka mula mengada-ngadakan berhala-berhala. Ibrahim alaihissalam pengalamannya sangat banyak dalam hal manusia menyembah berhala. Baginda sudah banyak pengalaman berhujah, bahkan baginda ada pengalaman memecahkan berhala. Kita pernah bincang dalam rumah ngaji Johor online ini tentang baginda memecahkan berhala. Tetapi tuan-tuan, pada ayat 36 kita dapat lihat baginda menyebut 2 nama Allah yang menggambarkan Allah Ta'ala maha mengampunkan walau besar macam mana pun dosa kamu lakukan di masa jahiliyah, termasuk pernah menyembah berhala. Allah Ta'ala akan memberikan belas kasihan kepadamu apabila dosamu telah diampunkan. Allah Ta'ala tidak mengungkit apa yang dah terjadi seandainya kau melafazkan taubat nasuha. Perhatikan 2 nama Allah yang Nabi Ibrahim sebut ini, iaitulah Ghafurur Rahim. Ghafurur Rahim. Ayatnya bunyi macam ni. Tuhanku, berhala-berhala ni telah menyebabkan ramai manusia yang aku lihat depan mata aku sendiri. Pengalamanku bukan 1-2 tahun. Pengalamanku, wahai Allah, kau tahu 20-30 tahun kejap di Iraq, kemudian pergi ke Palestin, kemudian kau perintahkan aku pergi ke Mesir. Negara-negara ini aku dapat lihat seperti Iraq dan Mesir, negara maju tetapi penduduk menyembah berhala. Aku sangat risau Mekah yang kalau kau berikan keamanan,
penduduknya akan menjadi maju, dan kemajuan ini berdasarkan pengalaman aku menyebabkan manusia akan jadi lalai dan mudah untuk mengada-ngada dalam hal-hal beragama, seperti mereka-reka Tuhan-Tuhan versi mereka sendiri, meninggalkan Tuhan yang sebenar. Jadi Ibrahim alaihissalam meluahkan pada ayat 36, berhala-berhala ini berdasarkan pengalaman aku, wahai Allah, tak ada sebarang keraguan, mereka telah menyesatkan ramai manusia. Siapa yang mengikuti aku, mereka daripadaku, ia akan diberikan olehmu rahmat. Tetapi siapa yang menderhakaiku, wahai Allah, yang tidak dengar wasiatku agar memerangi berhala, ampunkanlah mereka, berikanlah belas kasihan kepada mereka. Ini karakter Nabi Ibrahim, tuan-puan. Saya menjangkakan Nabi Ibrahim akan menyebut nama-nama Allah yang keras sifatnya, ya, fa inna adzabak alimun syadidun contohnya, ya. Tetapi baginda kata, orang yang derhaka kepadaku, kau wahai Allah tetap pengampun dan maha penyayang, bukakanlah pintu taubat kepada mereka. So ini yang keempat kita belajar, ya. Harapnya semua ingat, ya. Ini yang keempat di mana jiwa pengasih Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang keseterusnya kita nak belajar pada ayat 37, ya, apa yang disebut sebagai tawassul dengan amal yang salih. Tawassul ini juga adalah satu bentuk yang boleh menyebabkan doa mustajab, mudah-mudahan. Bismillah. Sebenarnya 7 ayat doa ini, ya, 7 ayat doa ini turun di Mekah, ya, dalam surah Ibrahim. Sasarannya adalah penduduk Mekah yang menyembah berhala. Allah Ta'ala turunkan kisah Nabi Ibrahim ini untuk menegur penduduk Makkah yang berkata, kami pewaris Ibrahim alaihi salam. Kaabah ini binaan Nabi Ibrahim yang diwariskan kepada kami. Pemimpin-pemimpin Makkah duk bangga dengan statement begitu. Mereka mengatakan, kerana doa moyang kami selamat daripada Abraha. Betapa kamilah yang dipilih untuk meneruskan legasi Nabi Ibrahim. Dan mereka bagi ucapan ini dengan 360 berhala di rumah binaan Nabi Ibrahim. Lalu Allah Ta'ala menurunkan surah Ibrahim dengan kisah doa ini sebagai satu bentuk tamparan, teguran, peringatan bahawasanya kalian bukan pewaris ajaran sebenar Ibrahim seandainya tidak menyembah, seandainya tidak membenci berhala, seandainya terus menerus melakukan penyembahan berhala. So faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani, ya. Jadi ini motif utama, ya, surah Ibrahim, iaitulah agar manusia bersyukur pada Allah dengan cara yang Allah Ta'ala bagi tahu. Macam mana cara bersyukur pada Allah ni? So pertama sekali cara bersyukur pada Allah ni, jangan kau sembah makhluk, jangan kau sembah berhala. Kalau betul kau bersyukur, kau benar-benar hanya menyembah Allah yang esa. Caranya macam mana nak bersyukur, nak terima kasih? Allah bagi banyak nikmat. Surah Ibrahim surah yang penuh cerita pasal nikmat. Macam mana? How I want to say thank you. Maka ayat 37 bagi tahu Nabi Ibrahim kata, cara nak terima kasih adalah dengan Rabbana liyuqimus salah. Jadikanlah penduduk daripada keturunan anak anda Ismailku ini, yang aku letak di sini dahulunya, keturunannya nanti menunaikan salat. Kerana salatlah satu-satunya cara berterima kasih yang sahih, satu-satunya cara menunaikan, memberi ucapan terima kasih yang betul berdasarkan, ya, berdasarkan cara yang Allah Ta'ala nak. Ada manusia ucap terima kasih dengan cara yang tidak betul. Jadi cara yang betul adalah menunaikan salat. Dan tuan-tuan dapat lihat dalam 7 ayat tadi, kita dapat lihat penekanan Nabi Ibrahim adalah kepada salat. Ayat 37 dia mention Rabbana liyuqimus salah. Kemudian di penghujung doa baginda ayat 40 dia mention lagi salat. Rabbana
Rabbi ja'alni muqimas salah. Lihat ya, pada ayat 40 baginda tidak lagi menyebut Rabbana, baginda kata Rabbi. Rabbi ja'alni. Baginda pun risau, baginda tidak sempurnakan salat. Nabi-nabi ni tuan-puan, mereka maksum, mereka lah tokoh dalam hal-hal hubungan dengan Allah. Ibrahim alaihi salam adalah manusia yang khusyuk dalam solat, tetapi dia sendiri risau. Tengok ayat 40. Dia sendiri risau, dia tidak konsisten, committed, khusyuk dalam solat. Tetapi dia meminta pada Allah. Allah jualah yang boleh memberikan kekuatan untuk khusyuk dalam solat. Rabbi ja'alni muqimas salah. Kau jadikanlah aku terlebih dahulu orang yang sentiasa memberikan perhatian kepada solat, dan kemudian barulah anak-anakku. Subhanallah. Jadi penekanan doa ini adalah 2 kali kepada solat. Tetapi ya, fokus kita tadi adalah tawassul. Tawassul dengan amal yang saleh. Okey, bila kita berdoa, kita ada hajat, dan Nabi Ibrahim ada hajat. Apa hajat dia? Hajat dia adalah Ismail dan anak-anaknya nanti, keturunannya penduduk di Makkah ini, mereka menunaikan salat. Perhatikan permintaan Nabi Ibrahim bukan untuk kepentingan pribadinya. Kepentingan yang dalam fikiran Nabi Ibrahim adalah ummati, ummati, ummati Tuhan. Tolong jaga ya anak-anak cucu-cucuku ini. Permintaanku sebelum mati satu sahaja, mereka tidak meninggalkan salat, mereka menyempurnakan salat. Ini hajat Nabi Ibrahim. Bila ada hajat baru kita berdoa, betul tak? Bila ada hajat baru kita berdoa. Cumanya bandingkanlah hajat kita dengan hajat nabi-nabi. Nabi-nabi dalam doanya mementingkan orang lain. Kita dalam doa barangkali hanya kita-kita aja. Dalam doa kita tak ada orang lain. Jadi tahniah pada pelajar-pelajar yang mana dalam doanya mendoakan bukan setakat ibu bapanya dan anak-anaknya, tetapi dia tak tinggal Rabbi ghafirli wali walidayya ya warhamhuma kama rabbayani saghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ibrahim punya hajat bukan setakat ya untuk dia dengan anaknya dan ibu bapanya nanti, tetapi untuk penduduk ini agar menunaikan salat. Maknanya dia tak nak penduduk di Mekah ini menanggung kesusahan di hari akhirat kerana mengabaikan salat. Subhanallah. Jadi saya kata tadi, bila kita ada hajat, antara cara agar hajat itu berlaku, antara cara agar doa dan hajat itu dimustajabkan adalah dengan cara tawassul. Tawassul ini proses. Maka berdasarkan ayat 37 ini kita dapat lihat Nabi Ibrahim telah bertawassul dengan satu amalan, dengan satu perbuatan yang beliau buat benar-benar kerana Allah pada kemuncak keikhlasan, kerana amalan yang beliau lakukan ini benar-benar memerlukan kekuatan yang luar biasa. Apakah amalan yang Nabi Ibrahim telah bertawassul? Agar penduduk Mekah yang dia datang sekali lagi ini menunaikan salat, tidak tenggelam dengan kemajuan, tidak menyembah berhala. Tawassulnya adalah, Tuhanku, satu ketika dahulu askantu min dzurriyyati, aku melakukan satu perkara benar-benar kerana-Mu wahai Allah. Kalau aku buat kerana aku takkan sanggup buat. Aku buat benar-benar kerana Allah. Aku tinggalkan anak aku yang masih menyusu di tempat yang logik akal kata tak boleh hidup. Kalau ada orang tengok perbuatan aku, mereka akan mengecam, bahkan mungkin akan membunuh aku kerana bertindak seperti pembunuh, meninggalkan anak kecil dengan mamanya di tempat yang tidak ada sebarang tumbuh-tumbuhan, jauh sekali manusia. Aku tak ada kekuatan wahai Tuhan waktu itu untuk meletakkan anak biniku yang sudah ratusan kilometer daripada Syam, Palestin, dan kau perintahkan aku untuk berhenti di tempat yang tak ada apa-apa, di kering kontang, di pergunungan yang tak ada sebarang tanaman. Tetapi kerana kau kata ini rumah kau, kerana kau berkata ini Baitullah, kerana kau menyebut ini rumahmu,
maka aku meyakini isteri dan anakku adalah tetamu kerana kau sebut ini rumahmu, maka mereka adalah tetamu. Maka aku serahkan isteri dan anakku kepadamu sebagai tuan rumah, dan aku meninggalkan mereka kerana meyakini kau akan melayani mereka sebagai dhuyufur rahman, sebagai tetamu. Dan akhirnya 13 tahun selepas itu, kau perintahkan aku kembali ke tanah yang aku tinggalkan anak biniku. Aku menyaksikan benarnya janjimu, wahai Allah. Anak biniku bukan setakat sihat walafiat, bahkan adanya negara yang bernama Mekah. Ada penduduk, ada manusia, ada kehidupan, ada peradaban. Jadi tawassul rupanya antara cara Nabi-Nabi mohon agar Allah mustajabkan permintaan mereka. Ya, jadi setakat ni ada soalan tak? Ya, setakat separuh jalan kita ni ada soalan tak daripada para pelajar sekalian?